ada. Kalau tak meletup bang Tak meletup. InsyaAllah. Ni kalau meletup saya bagi balik abang tukar Okey je, cuma panas kat mulut kan. Mana ada meletup. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nur Solihatun dalam 999. Meskipun perakuan keselamatan vape pakai buang diragui, segelintir peniaga dan pengimport masih bersikap lepas tangan akan bahana peranti tersebut. Sisa peranti pula dibuang secara sembrono tanpa pengurusan yang baik sehingga boleh menyebabkan pencemaran. Saksikan laporan bahana vape pakai buang disediakan wartawan Afifah Haminuddin. Lambakan penggunaan vape pakai buang dalam kalangan masyarakat dilihat berpotensi mendatangkan ancaman baharu, terutamanya isu keselamatan peranti yang diimport dari luar negara. Selain itu, penjual vape pakai buang memainkan peranan penting dalam memastikan semua peranti elektronik yang dijual menepati ciri-ciri keselamatan yang ditetapkan. bang yang ni okey ke bang Mana? yang ni Macam tu. dia tak ada meletup sebab itu saya beli kat sini juga. Dia tak meletup tapi dia macam bau hanyut-hanyut, dia macam ada macam pop pop bunyi macam nak shot tu bang, macam nak shot. Oh, dia bunyi flavor dia letup kat coil tu. Flavor tu kena kat coil, so dia fire. Lepas tu dia spark. Dia tak ada shot pun sebenarnya. So selamat ke tak? Okey je, cuma panas kat mulut kan. Lebih mengejutkan, rata-rata peniaga vape pakai buang mendakwa kononnya keselamatan pengguna terjamin walaupun tiada sebarang penandaan MS Sirim pada peranti. Dia kalau shot, kalau macam tu tak boleh fire. Itu pun. Alah, yang dia meletup dia. Tak ada. Kalau tak meletup bang Tak meletup. InsyaAllah. Ni kalau meletup saya bagi balik abang tukar Mana ada meletup. Walau bagaimanapun, pada Mac 2021, seorang mahasiswa berasal dari Temerloh Pahang merupakan salah seorang mangsa letupan peranti vape pakai buang yang dipercayai tidak mempunyai kelulusan berakuan Sirim. Baru sekolah tu saya start merokok. Tapi bila dah saya nak stop merokok, saya start lah vape. So bila saya start vape, slow beli sebab saya tak fikir apa-apa pun. So memang nak fikir untuk berhenti rokok je. Malang tidak berbau. Mangsa yang mahu dikenali sebagai Ajwad mendakwa peranti yang diletakkan di dalam beg bimbitnya meletup ketika sedang memandu ke tempat kerja. Betul-betul lepas keluar sempang rumah dekat masuk jalan besar lah, tiba-tiba meletup dekat perut saya. Dia jadi macam letupan kecil lah, dalam 3 kali pak macam tu. Lepas tu saya buka tingkap, memang asap penuh lah daripada kereta. Ada gak orang sekeliling tengok pelik gak. Rasa takut gak sebabnya beg tu kebetulan saya letak pouch bag tu, dia banyak zip kan. Saya letak saya punya vape tu belah depan sikit. Beg tu bocor, belah depan tu memang bocor, meletup. Kalau saya letak kat belah belakang dekat perut saya, rasa meletup gak kat perut saya kot. Susulan itu, mangsa telah dihubungi dan dibayar ganti rugi oleh syarikat pengeluar peranti terbabit. Namun, individu berusia 24 tahun ini mengakui masih trauma untuk menggunakan vape. Kalau tengok dalam gambar yang saya share dulu tu, dia memang meletup dia, ni vape, dia punya meletup ke atas. Mana kalau saya isap tu, meletup ke sini. Sebab tu saya rasa boleh mati juga sebenarnya. Saya rasa kalau dalam atas motor, saya boleh accident. Kebanyakan vape pakai buang yang boleh dibeli dengan harga serendah RM10 dipercayai tidak mempunyai perakuan keselamatan daripada Sirim QAS International Sendirian Berhad Sirim.
Peniaga bertanggungjawab memastikan peranti elektronik yang dijual mematuhi standard keselamatan yang ditetapkan oleh SIRIM. Ini adalah ujian kejatuhan yang mana kita jatuhkan peranti yang sebegini untuk ketinggian 1 meter. Selepas daripada kejatuhan ini, kita akan tengok sama ada produk tersebut akan pecah dan sebagainya. Jadi proses seterusnya selepas daripada ujian kejatuhan ini, kita akan buat ujian penyah cas sehingga habis kadar cas yang ada lah. Because kita nak tengok sama ada selepas ujian-ujian yang sebegini, peranti tersebut masih lagi berfungsi ataupun tidak lah. Menurut M. Zamri Mustafa, Ketua Jabatan Perkhidmatan Pengujian SIRIM QAS International, vape pakai buang yang tidak menjalani ujian keselamatan berpandukan standard piawaian produk MS2716 dikuatiri mampu mendatangkan bahaya kepada pengguna termasuk letupan bateri dan kejutan elektrik. Macam corong sudut yang sebegini, kita kena uji berdasarkan pada kaedah pengujian untuk bahan kimia lah. Jadi kita akan tengok sama ada corong sudut ni memenuhi standard food grading tertentu. Pihak SIRIM lebih tekankan supaya kalau boleh pihak penghilang sendiri dapatkan maklumat awalan untuk verify dan sebagainya. Sama ada jenis food grading yang macam mana yang ditentukan ataupun yang ada pada corong mulut ni lah. Kegagalan syarikat pengilang dan pengimport melakukan pensijilan berdasarkan ISO dan ISI 17065 atau menyalahgunakan label SIRIM yang ditetapkan boleh mengakibatkan lesen pensijilan digantung atau disenarai hitam. Apa yang kita pentingkan ialah barang ataupun gadget tersebut mestilah desain yang sama, komponen yang sama dan tidak ada apa-apa barang yang boleh ditukar di dalamnya untuk memastikan keselamatan gadget ataupun rokok elektronik tersebut. Selaras dengan kaedah pelaksanaan penandaan MS SIRIM, syarikat Nanosticks Innovation Sendirian Berhad merupakan antara pemain industri terawal yang mendapatkan sijil penandaan SIRIM untuk keselamatan pelanggannya. Kami di Nanosticks mengambil satu inisiatif untuk self-regulate, iaitu walaupun undang-undang belum ada, kami self-regulate sendiri supaya kami dapat memberi produk yang bagus kepada pengguna dan produk yang selamat. Sebab tu setiap produk kami hantar kepada SIRIM dulu untuk mendapat kelulusan keselamatan, kemudian barulah kita pasarkan kepada pengguna. Sebab kalau kata kita pasarkan lebih awal, kita takut mungkin akan ada sesuatu kemalangan yang akan berlaku apabila produk itu dipasarkan secara besar-besaran dalam pasaran. Selain bahana letupan peranti, lambakan sisa pembuangan vape pakai buang yang mengandungi bateri litium secara sembarangan turut mendatangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Susulan itu, kru 999 membuat tinjauan di Pusat Fasiliti Inovasi Kitar Semula Putrajaya bersama wakil syarikat Alam Flora Environmental Solutions bagi mengenal pasti proses kitar semula vape pakai buang. Kebanyakan orang awam akan menyangka bahawa vape pakai buang ini adalah e-waste dengan kewujudan antara bahan sisa kimia seperti formaldehyde, acetaldehyde dan juga acrylene yang boleh wujud sekiranya vape pakai buang ini tidak dilupuskan dengan cara yang betul. Hakikatnya, kategori sebenar bagi vape pakai buang adalah hazardous waste yang memerlukan kaedah pelupusan yang lebih spesifik dan juga berbeza.
Tapak perusahaan skisa di negara kita tidak direka bentuk untuk merawat ataupun memelihara tanah daripada kesan-kesan akibat vape tersebut. Membentangkan komponen-komponen berbagai dalam satu unit vape tersebut. Kita ada unit plastik, kita ada juga unit elektronik ataupun microprocessor dalam vape tersebut. Jadi ini semua menyumbang kepada kesukaran dalam menguruskan sisa vape di Malaysia ini. Tambah Dr. Muhammad Yusof, hampir 50% pengguna vape pakai buang masih tidak peka dengan cara pengendalian sisa peranti tersebut. Langkah segera yang kerajaan patut wujudkan sekarang adalah memastikan setiap pengimport vape tersebut perlu diwajibkan untuk mengambil semula atau mengutip semula komponen-komponen vape masing-masing supaya memastikan alam kita terpelihara. Sisa vape pakai buang yang terdedah kepada cahaya matahari atau persekitaran lembap boleh menghasilkan bahan toksik dan mencemarkan ekosistem. Berdasarkan beberapa jurnal di peringkat antarabangsa yang Green Growth Asia Foundation telah teliti dan juga kaji, kita mendapati bahawa peranti vape pakai buang ini sebenarnya mempunyai kesan jangka panjang yang sangat buruklah kepada alam sekitar, terutamanya kandungan merkuri, litium bila dibuang secara tidak terkawal ataupun tidak mengambil kira kesan dalam sekitar ni nak terurai itu mengambil masa yang sangat panjang. Bila didedahkan dengan cuaca yang begitu kuat, kita sangat khawatirlah bahawa kesan itu akan menyebabkan pembakaran terbuka, terutamanya apabila dibuang di tempat-tempat awam ataupun dibuang di tempat pelupusan sampah. Tambahnya, menurut kajian tempatan, sebanyak 85% pengguna vape pakai buang membuang sisa peranti secara sembarangan tanpa mengikut prosedur pelupusan yang sah. Saya kira kalau pihak industri vape ni dapat mengambil langkah proaktif untuk mengurangkan pembuangan vape pakai buang ni, terutamanya secara berleluasa, mungkin juga melalui kaedah-kaedah seperti boleh menawarkan kepada pengguna-pengguna vape ni untuk tukar ganti ataupun untuk trade-in, supaya kawalan ke atas peranti-peranti yang dikeluarkan tu juga akan dipastikan untuk kembali kepada pemain-pemain industri ni semula untuk dikitar semula ataupun untuk diguna pakai untuk seterusnya. Penggunaan vape pakai buang diyakini mampu mendatangkan mudarat bukan sahaja kepada pengguna, malah ia juga mewujudkan aliran e-sisa baharu yang tercemar. Justru, tindakan kawal selia bagi penjualan peranti terbabit perlu diperketat agar lambakan vape pakai buang tanpa perakuan keselamatan yang sah dapat dibendung. So minyak tu kita jumpa di kawasan ni lah, kawasan air ni dengan penuh dengan rumput rampai ni. Di situ kita perasan ada satu tong putih. Pukul, tikam